Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Ini ada soalan ni daripada yang bertanya. Dua soalan ke muslimat. Tu dia. Soalan, bagaimana yang pertama, bagaimana ulama Asy'ariyah menolak hujah ilal ma'lul yang dibawa oleh ahli falsafah mengenai qadimnya alam ini. Bila alam ini qadim, maka di situ ternafinya sifat Allah Ta'ala, iaitu fa'ilul mukhtar. Itu ya, ternafi Allah tu ada sifat iradah. Falsafah ni langsung menafikan sifat terus. Ma'ani baik, ma'nawiyah baik. Nafi terus. Zat semata-mata. Macam tunggul lah. Yang buat semuanya aklul awal, aklul sani dengan nufus. Akal, ukul dengan nufus. Itu falsafah. Dia nafikan sifat. Mu'tazilah nafi sifat, tapi sifat ma'ani je. Sifat ma'ani yang qaim bizzat saja dia nafi, tapi dia tak nafi Allah tu qadir, Allah Ta'ala tu alim, dia tak nafi. Mu'tazilah. Tapi falsafah ni lagi teruk lagi. Dia sifat tak ada. Allah tak ada sifat. Allah zat saja. So yang membuat segala-galanya tu daripada dia panjang kalau nak cerita sebenarnya. Qadimnya bermula daripada aklul awal. Aklul awal pula tu illah bagi aklul sani. Aklul sani illah sampailah aklul ashir. Lepas tu daripada situ nanti dia ada pecah dua pula. Satu ma tahta falaqal qamar, satu lagi fawqa falaqal qamar. Alam yang bulan ke bawah, bulan ke atas. Jadi yang bulan ke bawah ni punya bumi lah. Bumi ni dia punya asas dia yang qadim tu hayula dia panggil. Hayula. Lepas tu surah itulah yang sentiasa berganti-ganti membentuk. Dan di sesama dia pun ada khilaf antara hayula yang qadim tu air, api, angin, tanah. 4 anasir dia panggil. Anasir arba'ah, unsur-unsur yang 4. Air, api, angin, tanah. Pun ada khilaf di kalangan dia. Ada yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang kata asalnya satu saja, lepas tu daripada satu muncul ni, muncul tu, macam itu falsafah. Itu semua yang mana akal dengan nufus yang mencipta dan mentaksiskan, bukan Allah. Allah tak payah buat apa, bos relax kan. So kita kata tak. Jadi maknanya kalau benda tu wujudnya alam ini mana qidam, maknanya menafikan Allah tu fa'ilul mukhtar. Maksudnya Allah tu bukan lagi qadir, bukan lagi murid. Mana jadi dengan, bukan dengan kehendak dia. Alam ni jadi bukan dengan kehendak dia. Dia hanya sebagai illah saja, tapi bukan dengan kehendak dia. Itu menafikan Allah Ta'ala. Mustahil lah Tuhan tidak qadir, Tuhan tidak murid. Mustahil. Tuhan mesti qadir, mesti murid, mesti alim. Jadi kalau Tuhan itu alam ini qidam, maka Tuhan bukan qadir, bukan murid, bukan fa'ilul mukhtar. Antaranya lah. Yang kedua, minta terang sedikit tentang daur. Daur ni ada dua jenis. Satu daur mubashir, satu lagi daur ghairu mubashir. Daur mubashir ni maksudnya A berasal daripada B, B berasal daripada A. Bukan ayam telur, ayam dulu ke telur dulu. Itu tasalsul. Ada wajah daur tapi sebenarnya hakikatnya tasalsul. Beza tasalsul itu dia tak ada satu ketetapan yang akhir. Bersambung tak henti-henti.
Siapa ciptakan yang pertama, yang kedua? Siapa cipta yang kedua, yang ketiga? Siapa cipta yang ketiga, yang keempat? Siapa cipta yang keempat, yang kelima? Last kali apa? Ada penghujung tak? Nombor ada penghujung? Itu tasalsul. Kemudian daur ni dia maknanya A ciptakan B, B ciptakan A. Itu jelas mustahil. Jelas mustahil. Macam mana A ciptakan B tapi B yang ciptakan A? Siapa dulu? Siapa dulu? A dulu ke B dulu? Kalau A dulu baru B, tak nama daur lah tu. Ini A dengan B sama, dua-dua qadim, tapi saling memerlukan antara satu sama lain. Mustahil, itu jelas. Kalau daur ghairu mubashir sama aja, cuma dia ada perantaraan yang ketiga dan seterusnya. Contohnya A, B, C. A ciptakan B, B ciptakan C, C ciptakan A. Pusing balik. Pun boleh 4 pun boleh. A ciptakan B, B ciptakan C, C ciptakan D, D ciptakan A balik. 5, 6, 7. Akhirnya dia pusing balik. Dia pusing, dia mesti dia bulatan lah kita kata. Daur. Kalau tasalsul ni dia macam satu garisan lurus yang tidak ada penghujung. Daur dia pusing, tak habis-habis. Tak tahu siapa dulu. Mustahil lah. Itu daur. Kalau mubashir tu dia dua aja. Ghairu mubashir tu dia ada perantaraan lagi satu. Dia ada yang indirect lah, kontak yang indirect. Tak kira lah 3 ke 4 ke 5 ke sampai lah. Tapi dia akan kembali semula pada rantaian dia tu. Itu daur. Tasalsul ni tak bersambung. Cuma antara tasalsul fil madhi dengan tasalsul fil mustaqbal itu lama bahas panjang. Ibn Taymiyah kan dia kata tasalsul fil madhi itu harus. Adalah ulama Wahabi apa tak ingat nama Saleh Al-Syekh ataupun Ibnu Utsaimin dalam kitab dia kata apabila harusnya tasalsul fil mustaqbal, maka apa masalahnya tasalsul fil madhi? Maksudnya benda yang tidak berkesudahan itu kan kita kata syurga besok kan tak ada penghujung, betul? Ahli syurga besok selama-lamanya tak ada penghujung, betul? Tak ada penghujung tu tasalsul. Tapi fil mustaqbal, pada masa akan datang, future, in future lah. Maka kalau in future boleh benda tu tak ada penghujung, sebenarnya sebelum pun fil madhi ataupun past pun boleh tak ada penghujung. Kias, dia kata itu kias ma'al farid, kias batil. Hakikat tasalsul fil mustaqbal tak sama dengan hakikat tasalsul fil madhi. Tak sama. Mana boleh kias dua benda yang hakikat berbeza? Nak kias kena benda yang hakikat yang sama. Sebab akan datang, contohnya lah, satu orang tu, ni kita takdirkan, kita fardu takdirkan, kita iftirat, satu orang tu dia berjalan, berjalan. Dan kita takdirkan dia ni akan hidup selama-lamanya. So sampai bila dia boleh tak dia berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan? Boleh tak? Kita andaikan. Boleh tak? Boleh je, betul. Ni kita jangan orang manusia kan akan mati. Ini andaian saja. Contoh satu orang dia nak berjalan, mulai sekarang dia nak berjalan, terus berjalan. Sampai bila dia nak berjalan? Sampai bila? Betul? Tak ada masalah. Tapi kalau ada orang dia datang dia kata, engkau daripada mana? Saya berjalan daripada mana? Daripada yang tidak ada permulaan. Boleh percaya? Jangankan daripada yang tak ada permulaan, yang seminit tadi sebelum tadi pun dia dah tak ada lah. Betul? Apa yang lepas habis. Apa yang lepas dah habis. Kita nak tarik balik pun tak boleh dah. Siapa boleh tarik balik? Keluarlah cerita time machine. Apa lagi? Back to the future.
Ini pembahasan penting sebenarnya, pembahasan walaupun dia orang kata ini falsafah lah itulah, itu sebenarnya pembahasan fizik. Newton dengan Einstein pun khilaf dalam bab ni, betul. Antara Socrates, Plato dengan Aristotle pun khilaf dalam bab ni. Masa dengan tempat itu dia panggil ilmu makulat. Fizik lah, ilmu fizik dia panggil tabi'iyat, ara'ut tabi'iyat. Bab fizik. Jadi ada kaitan dengan akidah sebenarnya, secara tak langsung lah, jauh lah kaitan dia tu, tapi boleh membawa kepada akidah yang salah juga kalau salah faham. Kita ahli sunnah wal jamaah masa dengan tempat i'tibari. Masa dengan tempat amrun i'tibari, bukan amrun wujudi. Tapi falsafah Aristotle dalam Maqulatul Ashar dia kata semua arat yang 9 itu semuanya wujudi, termasuklah makan dan zaman, tempat dan masa. Kita kata tak, tempat dan masa i'tibari. Sebab tu sekarang ni, zaman sekarang pula apa, time space digabungkan dua-dua kan. Pengkajian tentang time space, tempat dan ruang, masa. Maksudnya tempat dan masa, ruang dan masa. Sebenarnya tu wujudi. So kita boleh pergi. Sebab tu kan bila Thanos dah petik jari, hancur semua, dia patah balik nak cari balik batu tu, nak petik balik. Kan? Tengok kan? Tak, sebenarnya Mat Saleh ni dia masukkan unsur-unsur pahaman sebenarnya, nak meracuni kita lah. Tapi saya tak langsung kita pun faham, ni mustahil, ini filem je. Sebab setakat ni hanya filem saja yang boleh membuktikan. Realiti, siapa pernah pergi? Ada tak orang pernah pergi balik ke zaman lepas? Tak tanya. Boleh pergi ke zaman akan datang? Boleh. Filem banyak lah. Filem macam-macam, yang cerita time machine, awet dia accident kan, meninggal. Tu dia patah balik untuk selamatkan awet dia supaya tak lintas jalan tu kan. Akhirnya mati juga kerana sebab lain. Dia pun nak bagi tahu juga mana apa yang Tuhan takdirkan takkan boleh ubah, cuma kalau dia ubah pun tetap akan mati juga dengan cara yang lain. Tapi dia kononnya boleh balik lah ke sana. Betul? Itu filem je lah yang berjaya buktikan. Realiti nak tanya, siapa boleh? Ada setakat ni siapa yang berjaya patah balik ke zaman belakang? Macam mana nak patah balik benda tak wujud? Ruang dan masa yang lepas tak wujud. We are talking about now, here and now. Sekarang ni kan dia ada yesterday, now and tomorrow. Tu je kan. Jadi yang wujud, yang tahakkuk hanya sekarang saja. Fil madi lenyap dah. Pernah wujud sekejap, tahakkuk sekejap dalam bentuk iktibar pun, bukan dalam bentuk hakiki wujudi pun. Dah lenyap dah. Dan yang akan datang akan wujud insya-Allah, tapi belum tahakkuk lagi, masih adam lagi. Sekejap lagi berwujud lah. Dia setiap saat tu kan dia wujud, setiap saat dia wujud. Dan yang berlalu habis, dia 3 je. Sebelum, semasa, selepas. Dan yang semasa itu akan menjadi selepas, dan yang akan datang tu akan jadi semasa. Lepas tu dia yang akan datang lagi akan jadi semasa balik. Itu yang dah semasa dia akan jadi selepas. Betul? Sembahyang subuh nak bagi tadi. Mana sembahyang subuh? Betul sembahyang? Mana sembahyang subuh? Tunjukkan. Kita sembahyang subuh kita tadi pun nak tunjuk pun tak boleh lah. Macam mana? Nantilah aku naik time machine, kau ikut aku naik time machine, aku tunjukkan aku tengah sembahyang subuh. Boleh? Jadi kita rakam itu lain lah. Kita rakam itu bukan realiti. Rakaman dia. Ni kita nak balik kepada realiti kita tengah sembahyang subuh pagi tadi, boleh? Try. Cuba kalau macam tu semua orang boleh patah balik, seronok lah, betul. Apa yang akan jadi, dia paling nombor 1 dia akan patah balik, orang main Magnum dengan Toto. Oh hadiah, nombor ni keluar, kita patah balik lah, beli nombor yang keluar tu. Betul? Tak boleh. So masa dan masa dan zaman itu i'tibari, tak wujud pun. Orang Newton kata dengan teori Newton pun biasanya
Einstein dengan Newton pun khilaf. Newton kata wujud, Einstein kata tak wujud. Tak silap saya. Tapi itulah, kalau ada bukti kan tu ya. Kali X tolak satu papan hitam tu penuh. Riyadiyat dia panggil kan, mathematics. Buktikan dengan matematik, boleh. Okey. So buktikan secara praktikal, belum lagi. Buatlah teori panjang-panjang macam mana pun, tapi kalau buktikan dengan praktikal, kalau betul ia sudah buktikan, kami percaya itu je. Masa dan tempat tak wujud. I'tibari lah maksudnya, wujud dalam bentuk i'tibar. Wujud yang hakiki kita, yang jisim dan arad tu saja. Arad pun arad yang wujudi, arad ada dua juga, arad wujudi, arad i'tibari. Kalau menurut mutakalimin, kam dengan kaif saja yang wujudi. Kat mana tadi kita pergi masuk ke sini? Asal dia apa tadi? Pembahasan tentang daur tadi. Lepas tu lupa dah. Patah balik lah. Jangan tak boleh ya. Betul? Faham So ilmu makulat tu penting juga untuk kaitan dengan akidah. Jadi daur dengan tasalsul tu mustahil. Tu tasalsul fil madi dengan tasalsul fil mustaqbal, tu asal pembahasan dia. So tak boleh kias, tak boleh dikira, kerana dua hakikat yang berbeza. Ibn Taymiyah, Ibn Utsaimin, Saleh Al-Syekh tu semua Wahabi yang mengingat, dia kata alasan dia wujudnya tasalsul fil madi itu tak mustahil kerana tasalsul fil mustaqbal, maknanya benda yang akan berlaku tidak ada penghujungnya itu boleh, maknanya benda yang tak ada penghujung yang sebelum pun boleh sama-sama tasalsul. Kita kata engkau dah tersasul ni. Engkau dah tersasul sebenarnya. Hakikat tasalsul fil mustaqbal tak sama dengan hakikat tasalsul fil madi. Siapa boleh buktikan, bawa balik? Imam Ghazali jawab mudah saja. Kalaulah ada wujudnya al-hawadis la nihayatalah, kan, sesuatu yang tidak ada penghujung tapi sudah pun berakhir, katanya. Al-inqita'. Pasal apa? Ya, bukti kalau ada. Kalau dia kata betul ada wujudnya tasalsul itu wujud, buktikan. Siapa boleh balik zaman balik buktikan ni? Ada? Boleh buktikan? Tak boleh. Mana zaman sebelum apa lakunya infijarul azim ataupun Big Bang kan. Sebelum tu ada lagi alam lain. Sebelum tu ada lagi. Buktikan tu boleh buktikan. Infijarul azim Big Bang tu pun tak boleh nak buktikan. Memang Allah ceritalah dalam Quran, cuma siapa boleh pergi ke situ tunjuk realiti dia. Cuma kita dapat tahu kata benda tu berlaku kan. Allah Taala sebut kana annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Kerana Allah bagi tahu, okey kita terima. Tapi Allah tak kata ada alam sebelum tu. Sebelum tu ada. Allah kata Allahu khaliqu kulli syai'. Allah ciptakan segala sesuatu, dan dalam hadis Nabi kata awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ada khilaf tapi antaranya lah awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal-awal makhluk yang Allah cipta tu pen. Lepas tu kan Allah suruh perintahkan pen, uktub, tulis di Lauhul Mahfuz apa yang akan jadi sampai kiamat, sampai seterusnya. Ada riwayat kata, Allah kata, sebab dalam riwayat Imran bin Husain itu dia kata kanallahu lam yakun syai'un ma'ahu ataupun lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah tu tidak ada sesuatu pun yang ada bersama dengan dia selain dia. Wa kana arshuhu 'alal ma', maka Allah di situ ulama khilaf, wa kana arshuhu 'alal ma', Allah cipta ma' dulu ke arasy dulu? Ada yang kata arasy dulu baru ma', ada yang kata ma' dulu baru arasy. Ma' tu air air. Sebab arasy tu di atas lautan. Arasy Allah di atas lautan yang dalamnya 500 tahun perjalanan.
Nak baca buku kitab Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir Wahabi setuju. Ibnu Katsir, oh hadis palsu tak lah. Ibnu Katsir lah. Okey, Ibnu Katsir. Anak murid Ibn Taymiyah. Tak terpengaruh sepenuhnya lah. Ada sebahagian terpengaruh. Jadi kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini maksudnya cerita sejarah penciptaan alam. Hadis Nabi, awal ma khalaqahu al-qalam. Ada yang kata awalnya arash, ada yang kata air, ada yang kata nur, ada yang lepas tu kan ada nur Muhammad tu kan khilaf tu. Awal ma khalaqallahu nura nabika ya Jabir. Tu kan masyhur tu, ulama pun khilaf. Syekh Umari ke siapa ulama yang karang bahas tentang hadis tu. Tapi adalah awal-awalnya ada. Kita tak diwajibkan untuk mengetahui mentakyin mana satu pun. Kita katalah antara yang terawal tu dia. Hadis-hadis yang menceritakan antara yang terawal tu je lah. Sama ada air dulu, lepas tu baru arash ke, lepas tu pen adalah Lauhul Mahfuz, ataupun zulumat, lepas tu nur. Tak ada masalah. Tapi yang penting sebelum tu tak ada. Itu yang penting. Itu akidah. Tapi Ibn Taymiyah kata tak. Macam mana dia boleh khilaf dengan hadis Nabi jelas, sedangkan kita ikut Quran, hadis, ijma' Nabi-Nabi, sahabat-sahabat semua. Macam mana dia boleh khilaf? Adalah dia takwilkan hadis itu. Dia takwilkan hadis itu. Jadi hadis dia takwil. Ulama jawab. Semua ulama al-sunnah kata hadis inilah yang menunjukkan sebelum Allah tak ada. Tak ada apa pun. Tapi dia tetaplah tasalsul fil madi. Mana ada makhluk sebelum tu ada lagi, sebelum tu ada lagi, sebelum tu ada lagi. Kiaskan kepada akan datang boleh? Tak boleh. Akan datang kita boleh buktikan. Mana? Tunggu. Itu ya. Betul. Sekejap lagi akan tengah hari, betul tak? Sekarang wujud tak tengah hari? Sekejap lagi wujud tak? Tunggu. Tantang kiamat lagi tak jadi. Tapi berdasarkan tanda-tanda belum lagi jadi kan. So maknanya nanti mahsyar ada tak? Tunggu kita kata. Syurga ada tak? Tunggu. Ada, tak ada. Betul. Dari satu sudut lah. Dari satu sudut kita kan yakin dengan Quran kata wujud. Tapi nak buktikan sekarang ni wujud tak kiamat ni? Belum lagi. Tunggu lah. Masih boleh dibuktikan. Yang lepas berita juga apa itu namanya banjir Nabi Nuh wujud tak wujud, kita kata bukti. Sama macam syurga tadi, syurga wujud tak wujud, syurga maknanya kita masuk syurga besok wujud tak wujud, belum lagi. Wujud tak, akan wujud tak, ya pasal Quran kata. Betul ke? Tunggu lah kata. Mungkin neraka kot. Kata apa itu kalau yang lepas tak wujud kan. Okey, banjir Nabi Nuh misalnya wujud tak wujud, wujud mana? Quran juga yang beritahu. Kalau kita nak bawa, kita nak pergi ke zaman tu nak tengok, atau kita nak bawa zaman tu datang sekarang, boleh? Tak boleh. Wujud sebab Nas beritahu, Quran beritahu. Adakah Quran beritahu sebelum tu ada lagi, sebelum tu ada lagi? Ada tak Quran beritahu? Nak tanya. Kenapa dia boleh kata aku ikut Quran hadis, ijma' ulama tabi'in salafus soleh, tapi khilaf dengan Nas? So tak boleh nak kiaskan tasalsul fil madi dengan tasalsul fil mustaqbal. Maknanya tidak ada penghujung pada masa akan datang, tidak boleh dikiaskan dengan tidak ada penghujung pada masa sebelum. Nak bukti pun tak boleh, dalil pun tak ada. Kalau yang akan datang kita tak boleh buktikan, dalil ada. Tak percaya dalil juga, tunggu tu. Dia akan sampai lah nanti. Yang lepas macam mana? Nak pergi belakang. Pergi jumpa time machine tu je lah. Try kalau boleh balik ke belakang. Itu masalah tasalsul. Ini sebenarnya soalan ni yang layak menjawabnya yang betul-betul mengkaji lah bab Nur Muhammad. Cuma
kalau saya lah, apa yang bertepatan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia hanya sekadar Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini kerana ingin menciptakan Nabi Muhammad. Tanpa kita beriktikad Allah Ta'ala punya perbuatan itu ada tujuan lah. Kita kan tanazzuh anil aghrad fil af'al wal ahkam. Itu kan penting lah akidah kita. Allah buat sesuatu tak ada tujuan. Tapi kalau kita baca Quran, ada pula tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan ada tujuan. Tapi tujuan dia bukan kembali kepada Allah pun. Kembali kepada manusia itu sendiri. Dan kembali kepada manusia sendiri itu tidak menjadi satu sebab kesempurnaan Allah pun. Tak ada pun. Allah tetap sempurna. Itu kena jagalah. Maknanya Allah Ta'ala nak ciptakan satu makhluk yang paling sempurna, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Allah ciptakan alam semesta ni. Itu konsep Nur Muhammad. Macam Nur tu seolah-olah macam idea lah. Ini saya punya cakap, nanti kan ada orang tak setuju pula. Maksudnya ideanya, kerana idea nak ciptakan Nabi Muhammad itulah Allah ciptakan alam semesta ni. Segala perjalanan dia tu. Tapi kena minta pendapat yang lain-lain. Syekh Rahimuddin, itu guru saya tu dalam tasawuf. Kenal Syekh Rahimuddin? Syekh Rahimuddin Al-Bantani. Type dia dalam YouTube, insya-Allah ada. Selalu dia kat kuliah area Malaysia ni. Kat kuis, kat Bangi sini dekat seksyen 4 tambahan. Syekh Rahimuddin. Itu masya-Allah. Salah seorang guru saya lah. Tapi sekarang ni dah, saya pun sibuk, dah jarang ikut. Tapi ada jadual dia. Ada anak murid. Ramai ada tu. Syekh Rahimuddin punya. Dia tasawuf pula lah. Ya bang. Memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan istilah dia fi'il madhi ataupun past tense. Past tense kan menunjukkan perkara yang sudah berlaku. Tapi itu menurut kita je lah, menurut kita yang biasanya, ghalibnya. Tetapi kalau kita kaji ilmu balaghah, ilmu sastra, so dia ada makna dia yang lain. Contohnya yang paling mudah, qad qamatis salah, sungguh telah pun didirikan solat, sungguh telah pun didirikan solat. Kita nak semayang ke dah semayang? Hadis Nabi, iza dakhalal khala falyaqul, jika seseorang tu masuk dalam tandas, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dah masuk ke belum masuk naknya? Doa tu dibaca sebelum masuk ke dah masuk? Sebelum masuk kan. Tapi dakhala sudah masuk. Dakhala sudah masuk. Iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bain. Jika kamu dah solat, maka basuhlah muka. Jika kamu sudah mendirikan solat, basuhlah muka kamu, kemudian kedua tangan hingga siku, nak usaplah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sehingga buku lali. Maknanya wuduk lepas mayang, bukan sebelum. Kuntum fi'il madhi past tense. Jadi dalam ilmu balaghah, ulama mengatakan bahawa apabila fi'il madhi ataupun past tense lah, dalam bahasa Inggeris past tense, kata kerja yang sudah berlaku, digunakan untuk perkara yang belum berlaku, itu memberi faedah pasti. Memberi faedah pasti akan berlaku. Maknanya Allah Ta'ala gunakan kita fi'il madhi itu benda yang belum berlaku kan. Kiamat, iqtarabatis sa'ah, apa semua tu benda belum berlaku. Tapi
Bahkan lagi kan, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dalam neraka kan, kalaulah kami dengar, kami lihat, dah tentu kami tak ada dalam neraka. Wish, dah ada kali neraka. Betul. Ahli neraka dah ada ke belum? Ceritanya macam dah ada dah. Itu menunjukkan pasti. Tapi dalam ilmu Allah, ya memang wujud, tapi wujud dalam bentuk maklum lah. Ilmu maknanya ilmu Allah kan inkisyaf, benda yang maklum. Wujud fil almi tak sama dengan wujud fil kharij, lain. Wujud dalam ilmu Allah. Sebab bagi Allah, dalam ilmu Allah tak ada bezanya past, present dengan future, tak beza. Madi, hal, mustaqbal, di sisi ilmu Allah tak ada beza. Bagi Allah semua sama ya. Ilmu Allah qadim, satu. Boleh? Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakunu. Iza sekiranya, arada telah menginginkan, fi'al madi, syai'an sesuatu. Maksudnya Allah lah, arada tu fa'il kembali kepada Allah. Jika Allah inginkan sesuatu, ay yaqula lahu, maka Allah katakan lahu, kepadanya. Kepada siapa datanya? Jika Allah inginkan sesuatu, maka Allah katakan padanya, kun, jadilah. Fayakunu, maka jadi. So Allah kata kepada siapa? Syait dah ada belum? Syait dah ada belum? Mana boleh berkata kepada nya belum ada? Berkata kepada nya, lahu kepada nya dah ada belum? Jika Allah ingin mengadakan sesuatu itu, Allah pun berkata kepada sesuatu itu, sesuatu itu dah ada ke belum nak? Dah ada ke belum? Dah ada, buat apa nak jadikan lagi? Kalau tak ada, kenapa mana bercakap kepada benda yang tak ada? Okey, banyak dia punya apa di sini. Okey, yang pertama, iza arada syai'an. Syai' itu sesuatu. Kalau dari segi bahasa, syai' sesuatu itu ialah sama ada benda itu maujud atau ma'dum. Ada ataupun tak ada, kita panggil sesuatu. Kita panggil sesuatu. Betul? Secara bahasa. Tapi secara istilah, Asy'ariyah mengatakan syai' itu hanya benda yang maujud saja. Istilah. Secara istilah, syai' itu merujuk kepada benda yang maujud saja. Menurut Mu'tazilah, syai' itu merujuk kepada benda yang maujud dan benda yang ma'dum sayujad. Benda yang ma'dum, yang tiada, tetapi yang bakal ada ataupun akan ada. Maka dia belum lagi subut, dia belum lagi maujud, belum lagi wujud, tapi dia dalam satu keadaan yang dipanggil subut. Subut tapi belum wujud. Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah, kita ambil Mu'tazilah punya pandangan dalam bab ni, jelas. Betul? Ayaqula lahu, Allah kata kepada syai' itu. Kata syai' dah ada tak? Syai' belum lagi. Bila Allah kata kun, baru syai' itu berubah daripada subut kepada wujud. Itu sebab Mu'tazilah kata syai' itu dia maujud pun boleh, makdum pun boleh.
Tapi kita kata tak, kita bukan Mu'tazilah kan. Kita kata tak, syai' mewujud saja. Kalau kita pakai Asy'ariyah punya kaul syai' iza arada syai'an, jika Allah ingin mewujudkan sesuatu lah, tak wujud lagi. Ayakula lahu, tak boleh kita kata Allah berkata kepada syai', sebab syai' tak ada. Takkan Allah bercakap kepada benda tak ada. Betul? Ada ulama menafsirkan, ulama tasawuf menafsirkan, Allah mengatakan kepada kudrah dia. Kun, mana Allah perintahkan kepada kudrah dia supaya kudrah dia mewujudkan apa yang diinginkan. Ada ulama kata Allah mengatakannya pada sesuatu yang di dalam ilmu dia, yang benda tu akan wujud lah. Ilmu dan iradah dia. Iza arada syai'an, maksudnya murad, yang bakal wujud. Maksudnya Allah perintahkan, maksudnya Allah berkhitab. Bila kun tu fi'al amar. Fi'al amar itu, kalau kita belajar nahu, orang yang bercakap, mutakalim, mesti bercakap dengan mukhatab. Ada orang yang diajak bicara. Mutakalim tu yang berbicara, betul? Mukhatab tu yang diajak bicara. Dan dia ada orang yang ketiga, dia panggil ghaib. Orang yang tiada dalam perbicaraan. So, bila Allah kata kun, mestilah ada mukhatab dia. Betul? Siapa mukhatab dia? Kalau kita kata Allah kata kun tu adalah syai', syai' mana syai' dah wujud lah, dah wujud, nak suruh dia wujud lagi buat apa? Tahsilul hasil. Akan terhasil lah sesuatu yang sudah terhasil lah, dah ada, nak suruh jadi lagi buat apa? So kalau kita kata Allah nak bercakap kepada benda yang tak ada lagi, bercakap kepada benda tak ada, orang gila je bercakap pada, kan? Kalau kita nisbahkan lah, bercakap seorang-seorang kat dunia ni kan, jadilah tak ada, mukhatab tak ada, mustahil. So ada kata Allah bercakap kepada benda yang akan wujud, iaitu pada ilmunya, pada iradahnya. Ada yang kata pada kudrahnya, supaya kudrah dia mewujudkan benda yang dia inginkan tersebut. Itu antara cuba nak memahami lah. Kun, jadilah. Maka kalau kita kata Allah berkata kepada kudrah dia, maka kudrah dia pun mewujudkanlah syai' yang akan wujud tadi, wujud. Atau Allah berkata kepada benda tu sendiri yang akan wujud tu, yang dalam bentuk iradah dia, dalam bentuk ilmu dia, akhirnya benda tu wujud. Ini tafsiran Tetapi ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa sebenarnya ayat itu majaz saja. Tidak ada istilahnya Allah menyebut kun tu, tak ada. Itu hanya sekadar satu ungkapan untuk menunjukkan betapa mudahnya Allah nak menciptakan sesuatu. Betapa mudahnya Allah nak ciptakan sesuatu. Kalau tak, nanti setiap kali Allah nak cipta, Allah kena sebut kun lah. Betul? Setiap kali nak menciptakan, Allah kena sebut kun. Betul? Okay, dalam satu saat lah kita ambil, ada berapa banyak kejadian di alam semesta ni? Satu kun ke banyak kun? Sebab syai' itu satu Syai' itu satu. Kalau banyak, Allah tak kata syai', Allah kata asya'. Iza arada asya'an ayyakula lahum kunu fayakununa. Ini syai' satu. Jadi yang dalam satu saat ni yang terjadi di alam semesta ni berapa banyak? Dia orang kata dalam masa satu hari saja manusia lahir, bayi lahir 200,000 satu hari. Belum lagi anak kambing, anak kucing, anak rimau, anak semut, anak ikan, anak gajah, anak burung, anak. Berapa? Pernah ada orang buat kajian dalam masa satu hari, makhluk manusia, jin, syaitan, binatang melahirkan anak berapa banyak? Jin mungkin tak dapat dah, kecuali boleh kontak dengan jin tu je. Semut dalam dunia ni berapa banyak? Semut yang mengandung melahirkan anak dalam dunia ni dalam satu hari berapa banyak? Semut hitam, semut ipus, semut merah, semut kecil, semut tu, sekerengga, ulat bulu, ulat tu, ulat ni. Pecah kepala kita nak fikir. So setiap kali nak jadi kun. Itu kalau setelah tu ada lagi, setelah tu ada lagi, setelah lagi. Ini kalau serentak, sekali kun je. Satu lagi, kun tu kan kalimah, kaf dengan nun. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan kaf dengan nun, Allah nak ciptakan kaf dengan nun,
Allah sebut apa? Betul? Kaf dengan nun kan huruf makhluk. Huruf memang makhluk. Mana ada huruf yang qadim? So, sebelum Allah ciptakan kaf dengan masa Allah nak ciptakan kaf dengan nun tu Allah sebut apa? Kaf dengan nun tak ada lagi. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa itu majaz. Maksudnya jangan kita bayangkan Allah Ta'ala sebut kun bila nak jadikan sesuatu. Banyak lagi iskal. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak sebut kun, tak jadi ya. Allah kena sebut kun baru jadi. Kalau Allah tak sebut kun, boleh jadi. Kan ada benda yang Allah sebut kun jadi, ada benda yang Allah tak guna kun, guna tangan. Ada benda Allah tak guna tangan, Allah guna kudrah. Ada benda guna kun, macam tu. Memang masalah. Jadi jumhur ulama, Imam Ghazali dalam Iqtisad sebut benda ni. Jumhur ulama mengatakan itu ibarah ungkapan menunjukkan bahawa Allah Ta'ala bukanlah setiap kali nak ciptakan sebut kun, tapi nak menunjukkan betapa mudahnya bagi Allah Ta'ala nak menciptakan sesuatu. Contoh ketika zaman remote wireless mula-mula dicipta, kan? Lepas tu dia yang pencipta tu lah, dia nak tunjukkan pada dunia ni. Dulu kan kena tekan button tu, remote tu disembunyikan. Semua tengok TV ni tutup, buka, contohlah, pow, terbuka TV tu. Dia sebut saja terbuka TV tu. Betul? Padahal dia tekan remote dalam poket, sembunyi. Betul? Seolah-olah macam tu lah. Nak membayangkan seolah-olah. Padahal Allah Ta'ala mentanjiskan kudrah dia. Untuk mewujudkan sesuatu, Allah tanjiskan kudrah dia. Tapi ingat, ada ulama' juga mengatakan memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kun, tapi bukan lafzi, maknanya kalam nafsi. Dan kalam nafsi Allah ni tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada huruf, tidak ada suara. Cuma ibarat Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala mengatakan kun dalam kalam nafsi dia. Itu sebagian ulama' sebut macam tu. So kita raikan ulah sebagian, tapi tak ramai. Jumhur kata bukan benda tu bukan berlaku secara hakiki. Itu hanya majazi saja. Nak membayangkan, nak menunjukkan betapa Allah Ta'ala nak menciptakan sesuatu tu mudah aja. Semudah sebut kun macam itulah. Tetapi ada setengah ulama', biasalah ulama' yang ahli sunnah juga menyebut tak, memang betul Allah sekata kun. Kata tak, kita nafikan Quran. Biasalah literal punya ulama' kan. Tapi ahli sunnah pun disebut macam tu masalah tu. Cuma jangan kita beralih pada pandangan kata memang Allah sebut kun itu keluar bunyi suara daripada zat dia, daripada mulut dia. Itu mujassimah. Sebab sebenarnya ulama' salah kata, dah Allah kata dia inginkan sesuatu, dia sebut kun, kita ikut je lah. Tapi dia tak bahas lah kun tu huruf ke, suara ke, bunyi ke, keluar daripada mana, dia tak bahas. Dia kata, Allah kata iza arada syai'an yakul lakum fayakun, kita kena kata macam tu lah. Tanpa kita tanya kun tu huruf tu keluar daripada mana, berbunyi ke kun macam kita sebut kun ni, keluar daripada zat Allah, daripada mulut Allah ke macam mana? Kalau Allah ciptakan perkataan kun dulu, lepas tu panjang masa dia. Ada ulama kata Allah ciptakan perkataan kun itu, so kun punya perkataan itu telah yang mencipta yang sesuatu. So jadi dua kerja pula lah. Allah kena ciptakan kun dulu, lepas tu kun itulah yang akan menjadikan sesuatu itu, syai' tadi. Kenapa tak direct je terus buat syait? Kenapa kena ciptakan kun dulu, lepas tu baru tak masuk akal kan? So jangan bahas. Ulama' yang mengatakan Allah kata iza arada syai'an yakul lahu kun fayakun, kita pun kata macam tu, maksudnya dia tak nak bahas. Maksudnya kita hanya isbatkan Al-Quran, tak nak bahas. Tapi masalahnya dia kata kita ikut salaf, Allah kata kita sebut. Lepas tu dia bahas lah, maknanya Allah kata kun tu suara, huruf keluar daripada Allah. Siapa pula yang kata kun itu suara, bunyi, huruf keluar daripada zat Allah? Siapa kata? Dia tambah-tambah. Tu dia kata inilah salaf. Itu masalah dia, Pak. Kalau sekadar kata iza arada syai'an yakul lahu kun fayakun, kita pun sebut sama juga. Iza aradallahu
syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tak payah tambah-tambah. Maknanya ialah memang Allah kata kun betul, keluar bunyi kun kaf dengan nun tu daripada zat dia. Itu tambahan, itu tambah-nambah. Jadi kalau ada ulama kata macam tu, maknanya kita maksudnya paling pun kalau kita nak faham benda tu berlaku betul, kalam nafsi. Kalam nafsi. Dalam Allah kan ada kalam nafsi. Dalam kalam nafsi dia diibaratkan dengan kun untuk menjadikan. Kalau nak kita nak meraihkan lah. Tapi jumhur kata maksudnya iza arada syai'an yaqulu kun fayakun itu hanya satu ungkapan untuk menunjuk betapa mudahnya Allah menciptakan sesuatu. Semudah sebut kun. Kita sebut ala kacang tu. Apa kaitan dengan kacang nak tanya? Ini tak soal ni kacang dia. Betul? Apa kaitan dengan kacang nak tanya? Ada kaitan dengan kacang pula dah. Kena kacang. Kalau orang, contohnya orang bukan orang Malaysia, orang Bangladesh ke orang negara luar, kita sebut kan, ini kerja, oi kau tolong buat ni susah. Susah apa kacang je ni? Kacang. Dia mula daripada apa kaitan dengan kacang pula dah. Kita orang Melayu faham betul? Tak ada kaitan dengan kacang pun, maksudnya mudah je. Macam tu lah ungkapan dia. Allah sebut kun maknanya nak tunjuk betapa mudah je benda tu. Mestilah semua yang bertakluk dengan ciptaan semua kudrah yang bersesuaian dengan iradah dan ilmu. Itu nanti sifat makni tak masuk lagi, jauh lagi. Allah maaf. Soalan lagi. Tinggal 5 minit je. Boleh drag sikit lah, tadi start pun lambat. Tadi macam ada 2-3 angkat tangan, nampak? Tak jadi dah tanya. Lupa dah nak tanya apa. Terus Muslimat nak tanya pun boleh lah, tulis ke apa ke. Mic pun ada ni, boleh passing lah. Kok Muslimat 4 minggu aku dah ikut pengajian tapi tak ada bagi peluang mau bertanya. Zalim betul ustaz tu. Saya dah bagilah. Kalau nak bertanya lah, atau tulis pun boleh. So tadi mukhalafah lil hawadis. Jadi dobit ataupun ukuran mukhalafah dan mumathalah lah lawan dia kan. Maksudnya bila Allah tu dia mukhalafah lil hawadis, maksudnya dia menyalahi ataupun tidak sama dengan perkara yang baru. Dia tak kata mukhalafah lil makhluqat, betul? Tak mengatakan mukhalafah lil makhluqat. Dia kata hawadis. Sebab apa? Hawadis lebih umum daripada makhluk. Hawadis lebih umum daripada makhluk. Semua makhluk itu hawadis. Tapi dalam bentuk penafian lah. Memang betul pun sebenarnya hawadis memang makhluk aje. Tapi sebab kita nak menafi, jadi kita kena ada andaian lah. Jadi kenapa dia nafikan hawadis di sini, termasuklah menafikan persamaan Allah dari segi zat, sifat dan afal itu dengan makhluk, menafikan juga tidak boleh berlaku hawadis pada zat dan sifat Allah yang wujudi. Itu yang penting nak nafi. Dan Ibn Taymiyah inilah yang dia tak setuju dengan Asy'ariyah. Penafian yang kedua ni, penafian tak sama dengan makhluk tu semua orang menafi kecuali Mujassimah Sarih. Tapi yang kedua ni, menafikan tidak boleh qiyamnya hawadis, berlakunya hawadis pada zat dan sifat Allah yang wujudi. Sifat Allah ada yang wujudi, ada yang i'tibari. I'tibari tak apa, dia hawadis. Maksudnya hawadis ni kejap ada, kejap tak ada lah, berubah. Tapi kalau sifat zat yang wujudi, yang qaim bizat, tidak boleh hawadis. Maksudnya zat Allah tak boleh berubah-ubah, zat Allah sifat yang qaim pada zat Allah tak boleh berubah-ubah. Semua sifat-sifat Allah yang memberi gambaran berubah-ubah semuanya i'tibari. Semuanya sifat i'tibar. Itu sebenarnya penafian mukhalafah lil hawadis itu yang penting sebenarnya.
Sebab yang mengatakan bolehnya qiyamul hawadis pada zat Allah Ta'ala, ini termasuk dalam 72 nanti kita bahas. Antaranya Ibn Taymiyah, Karramiyah, boleh berlaku hawadis pada zat Allah Ta'ala. Kita kata mustahil. Sebab apa? Zat qadim tak boleh hawadis. Zat yang qadim tak boleh berlaku hawadis, akan menafikan qadim dia. Dia kata tak. Dia kata tak. Soalnya kita kata okeylah terima, kita cuba terima lah. Okey, boleh berlaku. Kita nak tanya, kenapa perlu berlaku hawadis pada zat Allah Ta'ala? Hawadis ni maknanya benda baru. Benda baru tu maksudnya benda yang berubah-ubah. So perubahan ada dua je. Kalau ada yang 3, 4, tolong bagi tahu. Perubahan ada dua. Dari satu sudut lah. Berubah kepada yang tak baik atau berubah kepada yang lebih baik. Ada yang ketiga. Dia berubah tapi baik tidak, tak baik pun tidak. Tak berubah tu. Tak berubah tu. Confirm tak berubah. Okey, kalau Allah perlu perkara berubah zat dia atau sifat dia kepada yang tak baik, ya ke? Mustahil. Atau berubah kepada lebih baik pun mustahil. Sebab maknanya sebelum tu tak baik, tak sempurna. So zat yang sempurna tak perlu kepada perubahan. Yang berubah semuanya sama ada dia belum sempurna atau dia tak sempurna. So Allah tak perlu perubahan. Kenapa Allah perlu perubahan? Benda yang berubah hadis, menafikan qadim. So Allah qadim, tak boleh berubah, maha sempurna. So tidak ada zat Allah tak berubah, sifat dia tak berubah. Kalau ada sifat-sifat yang berubah, itu kita panggil amrun i'tibari saja, nisbah saja, idafah saja, tidak ada kaitan dengan zat dan sifat yang wujudi. Nisbah kepada Allah. Allah menghidupkan, mematikan, kan berubah tu. Allah hidupkan manusia, lepas tu Allah matikan manusia. Allah ciptakan alam, Allah binasakan alam. Betul, berubah kan. Itu sifat af'al Allah. Itu amrun i'tibari je. Amrun i'tibari. Nanti akan adalah ta'alluq sifat. Ta'alluq sifat itulah yang berubah-ubah. Ta'alluq tanjizi. Tanjizi hadis. Ada yang ta'alluq tanjizi qadim, ada yang tanjizi hadis nanti dalam sifat ma'ani. So tak ada. Kita kata mukhalafah lil hawadis, kecuali Ibn Taymiyah, Karramiyah dan yang lain-lain mengatakan bolehnya qiyam hawadis pada zat Allah Ta'ala. Tidak ada ahli sunnah pun yang mengatakan demikian, tapi tetap macam biasalah dia kata boleh qiyamnya hawadis pada zat. Inilah Quran, hadis, seluruh anbiya, seluruh sahabat, seluruh nabi. Itu dia punya pelaris dia. Kita tanya mana dia? Kaul pak sini. Sarahatan lah, mana secara jelas. Tak ada. Zat Allah qadim, takkan berubah. Itu maksud mukhalafah lil hawadis, makna kedua. Makna yang pertama itu jelas, makna Allah tak menyerupai makhluk dari zat sifat itu jelas. Tapi maksud hawadis lagi itu maknanya Allah mukhalafah lil hawadis, dia sendiri bukan hawadis, tak berlaku hawadis pada zat dan sifat dia. Qadim. Kalau dia mumasalah dengan hawadis, dia hadis, tu je. Kalau Allah Ta'ala sama dengan hawadis, boleh sama dengan hadis, maka dia hadis, tu je. Jadi hadis dia tak qadim. Dia tak qadim berarti akhirnya yang belakang-belakang pun ternafi juga. Faham Artinya Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil ia serupa dengan makhluknya. Itu yang makna yang pertama tadi. Kalau Tuhan serupa dengan makhluk, maka ia bukan Tuhan lagi. Bolehlah kita terima. Maksudnya kalaulah Tuhan serupa dengan makhluk, maknanya dia boleh menerima segala sifat-sifat makhluk. Maka mustahil sifat makhluk semuanya baharu. Kerana ia mustahil, yani tidak mungkin ia serupa. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan besar di sini bukan saiz Tinggi bukan saiz juga. Agung, mana besar ni, mana besar dia punya besar bukan fizikal, besar maknawi. Besar pangkatnya kan. Besar perutnya lain. Tinggi maksud tinggi kedudukannya, bukan tinggi saiz orang tu tinggi orang pendek.
Agung dengan segala kebesaran, ketinggian dan keagungan, tidak ada satu jua pun di antara makhluk yang menyerupainya dalam kebesaran, ketinggian dan keagungannya itu. Dalil sifat ini dalam Quran ialah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak menyerupai, tiada yang menyerupainya, satu juga ia mendengar tapi melihat. Jadi lepas tu kan Allah Taala isbat wa huwas samiul basir. Allah nafi dulu, lepas tu Allah isbat. Supaya orang tak menafikanlah sampai tahap terlalu sangat tanzih ataupun menafikan, habis semua benda dia nafi. Mu'tazilah kan, habis semua dia nafi. Dengan sifat-sifat sama, semua sifat-sifat dia nafi. Dia kata nanti sama, maknanya manusia pun ada apa ni, samalah. Lagi satu ta'adud qudama misalnya, berbilang-bilang benda yang qadim. Kalau kita isbatkan sifat yang qadim, yang qaim pada zat Allah Ta'ala, nanti berbilangnya benda yang qadim. Zat Allah qadim, qudrah qadim, semua qadim, semuanya 7 sifat mana itu qadim, maka berbilang-bilang benda yang qadim menafikan wahdaniyah. Itu Mu'tazilah. So nafikan sifat terus. Kita tak, Allah Ta'ala sabih wa huwas sami'ul basir. Allah isbat, maknanya Allah tu as-sami' al-basir. Dan zat yang sami' pasti ada sifat sama', lazim. Zat yang basir pasti ada sifat basar. Ini ayat ni maknanya bukan sekadar nafi habis semua benda nafi, ada benda yang diisbatkan. Tetapi lafaz sami' dan basir itu adalah sifat yang mana hakikatnya berbeza dengan sami' basir manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira, dalam surah Al-Insan kan. Wa ja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu sami'an basiran. Ni Allah buat sami'al basir sama, lafaz sama. Mushtarak fil lafzi, ittifaq fil lafzi saja. Lafaz saja yang sama. Qadrul mushtarak hanya pada lafaz, tidak ada pada hakikat. Hakikat 100% berbeza, maknanya mendengarnya Allah dengan melihatnya Allah tak sama dengan melihatnya kita. Dan ayat lain walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian hal ta'lamu lahu samia. Adakah kamu mengetahui bahawa ada yang dinamakan dengan Allah? Maksudnya tak ada siapa yang boleh dinamakan dengan Allah. Sebab apa? Tak layak untuk dipanggil Allah, sebab tak memiliki sifat-sifat Allah. So, macam mana nak panggil Allah? Itu antara dalil dia jugalah. Barang siapa yang mengatakan bahawa Tuhan duduk serupa duduk kita di atas kursi, atau turun serupa turun kita dari tangga, atau mempunyai muka seperti muka kita, atau mempunyai kaki serupa kaki kita, maka orang itu menentang ayat ini dan ia menurunkan derajat Tuhan. Ini maknanya satu lagi dia kata apa? Ini kan dia kata mempunyai kaki serupa kaki kita. Ini dia panggil mujassimah sarih. Muka serupa muka kita, tangan serupa semualah. Ini dia panggil mujassimah sarih. Dan tak tahulah kalau wujudnya orang mujassimah sarih itu masih wujud tak pasti. Dulu katanya ada. Sekarang ni mungkin hampir tak ada. Yang ada hanya mujassimah ghairu sarih, yang tak jelas. Maksudnya dia tak mengatakan Allah tu berjisim, tetapi dia menisbahkan sifat-sifat jisim atau kelaziman-kelaziman jisim pada Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi yang itulah dia kata Allah ada tangan tapi tak macam tangan kita. Allah ada muka tapi tak macam muka kita. Ini salafus salih pun saya sebut, dan yang Wahabi sekarang ni duk gunakan itulah sebagai hujah dia. So dia ada beberapa lafaz ni. Satu, walahu yadun wajuhun ke apa semualah, tangan, kaki, muka. Dia kata bila kaif. Tu yang masyhur di kalangan salafus salih. Satu lagi, walahu yadun laisa ka aidina, walahu wajuhun laisa ka wujuhina. Ada tangan tapi tak macam tangan kita, ada kaki tak macam kaki. Yang pertama tu bila kaif, tadi saya dah bahas kan. Bila tak ada kaif maksudnya bukan anggota, bukan zat, sifat. Masalahnya pada yang ni, yang kedua ni, walahu yadun laisa ka aidina. Bagi Allah tu ada tangan tapi tak macam tangan kita. Tu masih lagi belum cukup untuk penafian. Tak cukup. Pasal apa kita boleh kata tu tokong Hindu tu ada tangan tapi tak macam tangan kita? Betul? Tokong Hindu tu ada tangan kan, tapi tak macam tangan kita kan? Sebab apa? Tangan dia 4 kanan 4 kiri ke 5. Tangan dia buat pada batu, tangan kita buat pada, betul? Tu masih lagi tak lepas daripada tanzih.
tak lepas lagi daripada mengatakan bahawa Allah Ta'ala tu tidak berjisim, beranggota. Ada lagi ruang untuk masih orang tu dia terkeliru, akhirnya dia anggap maknanya Allah pun ada tangan jugalah, tapi tangan dia mungkin made in Mars ke made apa ke tak tahu. Faham? Kalau yang pertama tadi, kalau yadun bila kaif, wajhun bila kaif, itu okey lagi. Sebab itu kalau orang faham, bila kaif tu menafikan dia punya adanya kaifiat, adanya zat. Maknanya tangan yang merupakan sifat. Bila bagi tangan, maknanya bukan zat, tangan sifat lah. Tangan sifat pun jam juga sekejap kan. Orang yang tak mampu nak faham tangan sifat. Sebab pun nanti dia kata, okey, contohnya Allah Ta'ala ada sebut mata kan. Fasna'il fulka bi'ayunina. Apa ni, belayarlah, buatlah apa kapal wahai Nuh dengan bi'ayunina. Kalau kita terjemahkan secara literal, secara lafzi, maknanya dengan mata-mata kami. Betul, Wahabi Taimiyah pun kata Allah ada mata. Tak macam mata kita. Okay, kalau dia kata mata tu anggota, confirm lah itu mujassimah. Tapi kalau dia kata mata sifat, mata sifat. Okey, kalau mata sifat melihat apa? Mata tu kalau lah kita terima okeylah mata sifat. So melihat apa? Sifat juga. Sifat juga lah. Okey, kita kata melihat pun sifat, betul? Betul? Lihat tu kan al-basar tu kan sifat. So mata sifat, melihat pun sifat. Lihatlah, melihat tu perbuatan maknanya terhasil daripada sifat basar. Basar tu penglihatan ataupun lihat. Kalau ikut tarik tu kata pelihat. Okey. Apa bezanya mata dengan melihat kalau dua-dua sifat? Kalau dua-dua sifat, so Allah melihat dengan basar ke Allah melihat dengan ain? Ke Allah melihat perbuatan dengan basar iaitu sifat, yang ada pada ain iaitu anggota. Betul? Dia ada iskal di situ. Kalau kita kata mata pun sifat juga, basar pun sifat juga, so apa bezanya mata ayun dengan basar? Tak, basar Allah guna lihat benda lain, ayun Allah guna lihat benda lain. Dalil? Faham? Jadi tak boleh kata apa ni, maknanya mata tak seperti mata kita, tangan tak seperti tangan kita. Masih lagi ada waham membawa kepada Allah tu berjisim, beranggota. Tapi tak nafikanlah, sebahagian salafus saleh sebut macam ni. Itu masalah dia. Sebab tu kita kata munculnya Asy'ariyah ni untuk mengemas kini kan. Ia tak semestinya bila salaf kata je betul semua. Mana ada satu kaedah. Yang penting ahlul hadis kata, salafus soleh kata. Adakah setiap perkataan ahlul hadis dan sebut betul? Dia orang haza maqala ahlul hadis was salafus soleh. Maknanya dalil dia tu ini apa yang dikatakan oleh salafus soleh dan ahlul hadis. Nak tanya semua ahlul hadis betul ke? Semua salafus soleh cakap mesti betul ke? Tak ada ruang langsung untuk ada kesilapan. Sebab tu munculnya Asy'ariyah ni, Imam Abu Hasan Asy'ari menyusun, mengemas kinikan balik. Ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Walaupun itu qaul salaf ke, ahlul hadis ke, Imam Bukhari ke, siapa ke. Tapi kalau dia tak sesuai, boleh memberi bahaya akidah kepada orang awam yang lain, terutamanya masyarakat awam, apalagi orang negara lain yang tak faham bahasa Arab, tak tahu sastra, tak tahu hakikat majaz, tak pakai. Kita tak akan pakai. Faham? Dia orang akan beralasan itu, ini hadza qaulul ahlul hadis qatibatan, hadza qaulus salafus salih. Tak kira lah salaf ke ahlul hadis. Ada nak tanya bahawa ahlul hadis ada yang Mu'tazilah tak? Ahlul hadis ada yang Syiah tak? Ahlul hadis ada yang Khawarij tak? Rijal Bukhari ada, Rijal Bukhari Mu'tazilah, ada Rijal Bukhari Khawarij. Maknanya ahlul hadis saja kita tak boleh kata ini ahlul hadis maknanya semua betul. Tak boleh. Ini salaf lagi lah, Syiah salaf, Khawarij salaf, semuanya duduk zaman salaf. Udah salafus solihin. Tak kira dia salafus solihin ke, sebab tidak ada dalam ilmu usul fiqh qaul salaf itu hujjah, tak ada. Qaul salaf hujjah tak ada.
yang ada qaul sahabi. Itu pun termasuk dalam 10 hujah yang mukhtalaf fih, bukan muttafaq alaih. Muttafaq alaih hanya Quran, sunnah, ijma', qiyas. Betul? Ahli sunnah sepakat 4 saja dalil: Quran, hadis ataupun kitab sunnah, ijma', qiyas. Ada 10 lagi. Syekh Mustafa Boa mengarang sebuah kitab yang khusus untuk dalil yang mukhtalaf fih ni. Termasuk salah satunya qaul sahabi. Qaul salaf tak ada. Qaul salaf bukan hujjah. Qaul salaf bukan hujjah. Qaul salaf bukan hujjah. Sikit-sikit salaf, sikit-sikit salaf. Qaul sahabi ya hujjah tapi mukhtalaf fih, bukan muttafaq alaih. Maksudnya mukhtalaf fih yang ulama beza, ada yang pakai, ada yang tak pakai. Bukan yang sepakat pakai 4 ni je. Kitab sunnah ataupun Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang lain khilaf sama ada, antaranya 10 dia kalau ada qaul sahabi, istihsan, istishab, maslahah mursalah, saduz zara'i, amal al-ahlul Madinah, kemudian syarak man qablana, al-akhzu bil aqalli maqil, kemudian istiqra' dan urf. 10 adillah mukhtalaf fih dalam ilmu usul fiqh. Mana ada qaul salaf dalam tu? Itu untuk fiqh je, belum lagi untuk akidah. Tiba-tiba akidah qaul salaf hujjah. Qaul salaf kalau ni bukan hujjah kalau benda itu tidak benar ataupun tidak tepat atau boleh memberi waham kepada orang lain, tak pakai. Datang Asy'ariyah untuk menyusun supaya jelas. Jelas. Sebab tu kita tak ada bahas sifat 20, kita tak bahas Allah ada tangan atau Allah kita, tapi tak macam tangan kita, tapi bilakai, kita tak bahas semua tu. Itu semua itu mendatangkan keraguan semua. Tanpa kita menolak ayat-ayat Al-Quran tersebut, itu tak boleh. Kita tak tolak yadullah fawqa aydihim, kita tak tolak ar-Rahman wala sisawa, tak ada siapa tolak, kafir lah, jelas tu. Ayat Al-Quran tu kita tak tolak. Tapi makna yang korang bagi tu kami tolak. Apa yang diorang bagi makna ar-Rahman maksudnya Allah duduk atas aras, tak ada. Allah turun ke langit ni, tak ada. Tangan maknanya anggota, tak ada. Kita tak bahas sebab tu. Kita kata laisa kamitslihi syai', termasuklah pembahasan tu di bawah tu cukup. Kita isbat yang jelas, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, jelas, itu jelas. Faham Yes. Ilmu falak tu dia kata satu fahaman daripada fahaman jahiliah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ni apa pegangan kita tentang fahaman? Syekh Abdullah Fahim rahimahullah menentukan tarikh kemerdekaan berdasarkan ilmu falak. Lepas tu ada Wahabi hantam, Wahabi asal hantamnya Wahabi. Itu ilmu jahiliah. Cakap dengan dia, habis tu ramalan cuaca TV3 RTM tu ilmu apa pula? Besok mendung, besok panas, besok hujan. Itu ilmu apa tu? Jahiliah. Dia ada satu dipanggil ilmu tajrubah. Ilmu tajrubah, pengalaman. Historical repeat ataupun apa nak cakap, benda hukum adat, benda yang mukarrar, berulang-ulang. So dah bertahun-tahun dah dia orang kaji. Biasanya bulan ni akan berlaku ni. Bulan ni akan berlaku hujan angin monsun terus. Dia kan angin monsun timur laut dengan angin monsun barat daya. Dia orang kaji dah. Berdasarkan pengalaman saja. Berdasarkan pengalaman, ilmu tajrubah dah. Pengalaman dah kaji. Waktu solat kita tahun depan dah siap dah, betul? Daripada mana Pak tahu? Dia nak kaji dah matahari, bulan apa semua akan berputar. So waktu solat tu akan jadi pergi begini, dah ada dah. Itu bertahun-tahun dia orang kaji. Tulis kan, maknanya daripada awal, kalau ikut tahun Masihi lah, daripada awal Januari sampai Disember, semua waktu solat dah dicatat. Tahun yang berikutnya catat. Bila dibandingkan katalah 10 tahun, sama lah. Waktu dia boleh buat waktu solat pada sama juga dalam hujan, tapi ramalan tu kan kadang tak tepat juga.
Ini dia memilih satu tarikh saja, maknanya tak tahulah apa ilah dia, saya tak baca lah pula. Dia memilih tarikh itu sebagai tarikh yang sesuai untuk kemerdekaan itu, saya tak tahulah. Tu kena tanya ke, tak tahu, saya tak baca sangat lah. Dia beritahu ke sebab apa dia pilih tarikh itu? Ada? Dia kira macam kita busy kan. Ya, maknanya dia kata sesuai macam kita kan. Kita nak buat cucuk tanam bila sesuai. Orang petani tanam padi pun dia pilih tarikh juga nak bercucuk tanam. Nak tanam musangking bila sesuai. Di mana sesuai. Kau tanam je kat mana boleh, bila-bila masa kau tanam je. Tak keluar musangking, keluar musang queen tu je. Tak pun musang datang. Tak tahulah, wallahualam lah. Tak ada kaitan pun dengan, kecuali yang syirik itu Nabi kata kan, ma mutirna bi kaza bin nau'i kaza wa kaza, dalam hadis sahih Muslim, kita dihujani disebabkan bintang sekian, bintang sekian. Itu dalam sahih Muslim. Itu syirik lah. Ini tak tahulah, itu Syekh Abdullah Fahim takkanlah dia nak buat sesuatu yang ulama besar, takkan dia nak buat satu benda yang syirik atau yang berunsur jahiliah kot. Kaji zaman sekarang ni kan, orang dia suka nak kata apa dia kata, platform dia bebas kan, platform bebas, Facebook, apa dia nak kata dia kata, dia kutuk orang, apa, rot ulama, tuduh ulama tu macam-macam, bebas. Sebab apa? Ada platform dia. Lepas tu bila ada orang rot dia jawab balik, lepas tu dia tak puas hati, dia unfriend. So dia remove. Ataupun pula yang kutuk tu pula nama pun bukan nama dia, nama samaran kan? Si hidung belang ke apa tak tahulah kan, buat nama sendiri nanti kantoi kan. Tak tahu, wallahualam, saya pun tak pastilah kenapa dia pilih tarikh itu, apa sebab semua. Rasanya ilmu tajrubah je, macam kita nak sesuai kan. Sesuainya macam Nabi pun ada sebut kan dalam hadis, saya tak pasti sahih ke tidak, sesuai bekam bila ada. Kenapa Nabi tentukan sesuai bekam tarikh sekian-sekian? Ada kan dalam hadis. Macam tu, maknanya ada kaitan dengan hukum adat lah. Ada kaitan dengan hukum adat. Ada hukum adat yang kita boleh pakai, tak sebenarnya semua hukum adat itu syirik, jahiliah. Selagi tak ada unsur syirik, khurafat, boleh aja. Cuma secara pasti saya tak pasti. Kenapa dia pilih 31 tu, apa sebab, itu kena baca. So dia tak setuju. So dia cadangkan baru punya tarikhnya. Boleh lah cuti setahun 3-4 kali. Ni cadangan tukar-tukar. Tukar tak boleh lah. Okay, tambah lagi lah. Kami nak mereka tarikh sekian. Okey. Dia tanya, kau pilih tarikh tu pula, apa sebab pula, tanya dia. Lepas tu boleh lah cuti setahun banyak kali. Sedap tak? Lagi? Lain? Ada lagi soalan? Apa beza dengan fanatik dengan taksub? Kadang-kadang dia kata kita fanatik, tak tahu macam mana kita nak handle dengan soalan-soalan macam ni. Fanatik tu bahasa Melayu, taksub tu bahasa Arab. Ada siapa boleh jawab? Saya tak faham bab ni. Ta'assub dengan ta'assub tu bahasa Arab lah. Fanatik, ta'assub sama? Sama kan? Tu beza bahasa je. Tak tahulah kalau ada pakar bahasa kata tak, dia ada sudut yang sama, ada sudut yang berbeza. Itu dia nisbah dua perkara tu dalam ilmu mantik, dia bahas betul. Satu mukhtalifan. Lepas tu satu lagi mutaradifan. Lepas tu umum khusus mutlak dengan umum khusus biwajhin. Lebih kurang dalam 4 yang saya ingat lah. Contohnya, apa bezanya Nabi dengan Rasul? Dia bahas, adakah dia mutaradifan atau mukhtalifan atau umum khusus mutlak atau umum khusus biwajhin. Macam ni, maknanya fanatik dengan ta'assub apa adakah sama atau beza? Kalau mukhtalifan ni beza. Kalau mutaradifan sama. Kalau umum khusus mutlak, maknanya secara umum sama, secara khusus ada beza. Kalau umum khusus min wajhin, dari sudut ni ada sama, dari sudut lain beza. Masing-masing ada sudut samanya dan ada sudut beza dia. Itu dalam memantik dia bahas lah. Tapi di sini saya tak dapat nak bagi tahu, sebab bagi saya yang saya tahu ta'assub tu bahasa Arab, fanatik tu bahasa Melayu atau English kot.
So kena cari terjemahan ta'assub tu dulu dalam bahasa Melayu, baru kita compare. Kalau makna ta'assub tu sini memang dah fanatik, tak ada beza. Orang yang petikai tu kena tanya dia dulu, apa makna ta'assub tu. Tapi yang cakap tu siapa tu? Agong ke? Perdana Menteri? Mufti? Kawan-kawan. Tak payah layan. Satu masalah juga, setiap orang cakap kita nak layan, itu masalah agak. Yang kalau yang cakap tu somebody, saya nak juga komen, tapi tak payahlah. Itu maknanya benda tak betul. Benda yang tak berasas. Kita ikut mazhab Syafi'i sebab ta'assub. Habis tu engkau ikut mazhab apa? Ta'assub juga ada. Aku ikut hadis Quran hadis. Imam Syafi'i tak ikut Quran hadis. Imam Syafi'i ikut Taurat ke Injil. Kalau orang biasa, dia ada apa? Adabul munazarah wal bahas. Adab munazarah dengan bahas. Boleh je. Setakat macam tu kacang. Ada lagi? Boleh ke ada yang tak setuju ustaz ni lambat sangat, banyak sangat huraian ke, nak cakap tak khatam ke okey setakat ni. Mungkin kadang kita sambung lagi lah. Tak apalah, bayaran tak ada pun, yang penting tempat ada pun tak apa. Saya okey je. Yang penting dia seronok mengajar dan belajar ni lain. Duit ada tak ada itu nombor dua lah kan. Ada lagi bagus, tak ada pun buat macam mana. Tapi yang penting ada lah, jangan besok mana ni 3 separuh, lepas tu separuh lagi, separuh, lepas tu 10, lepas tu 8, 5, 2-3 orang tak syok lah. Tahan 10 ni baru yang ke 4, 3 yang ke 4, ada 6 lagi kan. InsyaAllah kalau dia adalah kan, mungkin masjid nak pakai waktu program ke, itu tak tahulah. Kalau sekadar hanya untuk bayaran tu, saya boleh kompromi lagi lah. Dia boleh datang dari sumber lain lagi insyaAllah. Tapi itulah, tak tahulah. Kalau masjid dah peruntukkan 10, kita tak boleh lah kita lawan. Kecuali kalau dia bagi extend, insyaAllah kita cuba extend lah. Kalau tak, nanti saya turut laju-laju boleh je khatam 6 minggu lagi, baca saja selesai insyaAllah. Tapi satu benda tak faham. Boleh Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, pentadbir kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham apa sampaikan, kita tangguh dengan kafarah. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.